Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafaz syukur dan juga mengucap tahmid atau alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang dianugerahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan lagi macam-macam nikmat kepada kita semasa berada di dunia ini dan sampai ke akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup buat seterusnya. Semoga kehidupan kita ini dipenuhi dengan amal soleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan di atas agama yang telah dibawa dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam yang mulia. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam ataupun Sayyidul Lail ataupun malam hari raya setiap minggu, iaitu Yaumul Jumu'ah. Semua kita tahu hari Jumaat adalah hari kebesaran mingguan. Dalam seminggu ni hari Jumaat lah hari besar. Hari Jumaat merupakan hari raya untuk dalam seminggu kita. Mari sama-sama kita tengok kelebihan yang Allah letak pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Saya meyakini tuan-tuan biasa dengar dan sudah tahu. Pada malam ni kita nak panggil murajaah ataupun mengingati kembali kelebihan yang Allah letak pada malam yang mulia ini. Semoga kita ingat, dan apabila kita ingat tu kita berasa besar, kita rasa bangga, kita dengar hari Jumaat. Kadang-kadang dalam hidup kita, kalau kita tak tahu, kita tidak berasa bangga. Supaya kita dengar hari raya. Kenapa kita berasa besar? Sebab hari itu kita tahu hari besar. Apabila kita tahu hari besar, kita duduk nanti nak jumpa dengan hari besar. Begitu juga sama ada raya puasa atau raya haji. Hal yang sama, biar sama-sama kita merasai pada setiap hari minggu kita, hari Jumaat. Dan antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ialah Allah sebut wa syahidin wa masyhud, iaitu di dalam surah Al-Buruj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman was samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin wa masyhud tu maksudnya syahidin wa masyhud, ya, hari yang dijanjikan ialah hari kiamat. Hari syahidin ialah hari Jumaat. Wa syahidin wa masyhud, syahidin di situ maksudnya hari Jumaat, wal masyhud yaum Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat
hak besar. Hari Jumaat, hari yang besar. Hari Arafah, iaitu hari orang mengerjakan haji. So, selain daripada tu, kita akan lihat banyak hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Bermaksud, hari yang paling baik ialah matahari terbit. Hari ni semua matahari terbit. Rasulullah kata, hari yang paling baik ialah hari matahari terbit tu ialah hari Jumaat. Sebab apa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebutlah diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumaat juga Adam dimasukkan syurga, ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumaat juga Adam dikeluarkan dari syurga. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan kiamat tidak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Jadi banyak tuan-tuan dalam hadis ini Rasulullah sebut peristiwa yang telah berlaku pada hari Jumaat dan akan berlaku. Kerana tu dia hari ini sangat besar. Hari ini sangat besar. Kita tengok Rasulullah kata, kalau matahari terbit pada setiap hari itu, maka tak ada hari yang paling mulia, paling hebat, paling baik hari Jumaat. Kerana ada sebab-sebab dia. Iaitu Nabi Adam dibentuk atau dicipta pada hari itu. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Adam, maka Allah nak rakyat kita ni keturunan Adam. Maknanya tok kita yang pertama dicipta pada hari Jumaat. Itulah manusia, awal manusia, dan daripada ada nilah tubiknya manusia seluruh. Hak ada atas dunia ni, dari anak yang pertama siapalah ke keturunan yang terakhir, semua daripada Nabi Adam. Maknanya Allah nak cerita kita, Rasulullah nyapa kita, manusia ni adalah keturunannya sangat mulia dan sangat diberi penghormatan, sehingga dia ni asalnya masuk dalam syurga. Itu duduknya. Kemudian kita tengok juga, dicipta, kemudian masuk dalam syurga. Kemudian hari itu juga Allah waktu bik ada daripada syurga. Sebagaimana yang kita tahu sebab-sebab yang berlaku ada dikeluarkan atau Allah waktu bik daripada syurga. Kemudian mengingatkan kita akan perkara yang akan datang. Kiamat. Kiamat ni tetap berlaku. Bila kita tak tahu, tapi harinya Allah sebut. Sebagaimana Rasulullah beritahu, dia akan berlaku pada hari Jumaat. Kiamat ni tak ada siapa tahu bila berlaku. Walaupun macam-macam orang telah memberi pendapat masing-masing, tapi semua tu tak betul berlaku. Sebab apa? Boleh kata tak betul. Kerana ramalan orang macam-macam lepas berlaku dah. Ramai dah orang ramal kiamat ni berlaku, tarikh tu lepas lama dah. Bukan baru, lama dah. Beribu tahun dulu orang ramal dah mulai kiamat berlaku. Kerana itulah Rasulullah mengajar kita dalam hadis Jibril. Jibril AS bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah. Hak hadis hak panjang itu Nabi tanya Islam apa, iman apa, kiamat berlaku bila. Sehingga Rasulullah kata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kiamat berlaku, tetap berlaku hari kiamat bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak royak kepada siapa-siapa pun, wala malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sehingga kepada malaikat yang paling hampir dengan Allah dan juga nabi yang diutus Allah tak cerita kiamat.
Karena tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah saja yang memiliki tentang ilmu pengetahuan bila berlaku kiamat. Kerana dia letak. Dia sahaja yang mengetahui, tak ada siapa boleh membongkar rahsia tu. Jadi kita beriman, tugas kita beriman dengan hari kiamat sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian tuan-tuan, hari Jumaat ni juga Allah Subhanahu Wa Taala telah isytihar bahawa agama Islam ni sempurna, lengkap, tak perlu dah kepada apa-apa ajaran lain selain daripada Islam. Ini sudah lengkap, tak usah carilah. Kalau cari pun tak jumpa, dan kalau jumpa pun memang tidak akan jumpa, dan kalau ada orang nak pun Allah tak terima. Dia memutus selalu. Kerana tu ada seorang Yahudi pergi jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang Yahudi ni kata, ya Amirul Mukminin, dia kata, ayatan atau ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhazna zalikal yawma 'ida. Faqal ayu ayah? Qal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Qala Umar, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm al-jumu'ah. Maksudnya ada seorang Yahudi datang berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, satu ayat yang anda semua atau orang Islam semua baca di dalam kitab yang ni Quran. Kalau kami lah ayat ni Allah waktu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya kebesaran, tanda kegembiraan, yang mana ayat ni sangat besar. Jadi Sayyidina Umar tanya, ayat hak mana? Ayat mana? Lalu orang Yahudi itu baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Lalu Sayyidina Umar kata, kami, yakni orang Islam, kami tahu hari dah tepat ayat ni turun. Iaitu ayat ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu Nabi berada di Arafah, dan hari itu adalah hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi zaman Nabi kita dan orang Yahudi ni sepak dengan Sayyidina Umar, dia nampak ayat ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam besar tak besar kalau turun ke orang kami. Orang Yahudi ni dia tahu agama Islam yang dibawa oleh Nabi ni, dan dia berasa hebat besar, tetapi apa yang dia tak terima? Kerana dia tak terima Nabi ni selain daripada kaum mereka. Nabi ni adalah daripada golongan bangsa Arab. Mereka tidak terima Nabi ni selain daripada kalangan mereka. Kerana tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu di dalam kitab Taurat, di akhir zaman ni seorang Nabi akan dibangkit. Mereka menanti-nantikan Nabi itu, dan mereka pun selalu sebut di kalangan mereka, dan hal ini mereka juga turut merasa berbangga dengan orang-orang Arab. Orang Arab tak ada, pada ketika itu tidak ada agama seperti mereka. Orang Arab menyembah berhala. Mereka berbangga dengan orang Arab. Kami ni akan ada Nabi, akan turut. Tiba-tiba Nabi ni diturunkan oleh Allah dari kalangan orang Arab. Dan Allah pun sebut dah dalam Quran, tapi mereka masih mengharap dalam Taurat kitab mereka bahawa Nabi ni akan dibangkit di kalangan orang Arab, bukan bangsa mereka. Dia mau tahu dah, tapi masih mengharap akan lantik, akan diturun dari bangsa mereka, kalangan mereka. Apabila turun Allah bangkit Nabi ni daripada kalangan orang Arab, maka mereka tak terima walaupun mereka tahu.
Ini keadaan orang Yahudi. Dia tahu maklumat tu, dia tahu kebenaran tu, tetapi dia tak terima kerana bukan orang dia. Tu je. Karena itulah kalau kita baca di dalam Fatihah, ya Allah Subhanahu wa taala sebut kita boleh dalam Fatihah kita ghairil maghdubi alaihim. Kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dengan Allah supaya Allah beri tunjuk pada kita. Sirat, iaitu petunjuk jalan hak betul. Jalan hak betul ni ialah jalan orang yang engkau Allah, ya Allah beri kepada mereka nikmat. Sirata allazina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan hak orang engkau murka, waladdallin, dan jalan orang sesat. Kita minta dua situ. Minta jalan, Allah tunjuk jalan kita, jalan hak betul. Kemudian jalan hak betul ni lagu mana? Jalan hak orang memang telah direkod oleh Allah, orang ni mendapat nikmat Allah, kesenangan, kemuliaan, penghormatan. Dan tak si jalan orang hak Allah murka dan jalan orang sesat. Jadi jalan hak yang disebut an'amta alaihim, Allah sebut di dalam surah An-Nisa, iaitu wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah ialah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul ni, maka mereka ni akan bersama, akan berada, akan berkawan dengan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa Allah beri nikmat ni? Minan nabiyyin, tergolong di kalangan para nabi. Was-siddiqin, golongan siddiqin. Was-syuhada, orang mati syahid, dan orang salihin. Ni 4 golongan. Kita minta Allah tunjuk kita jalan hak ni, hak Allah telah rekod ni. Jadi 4 golongan ni. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan beri tahu kepada kita, taufik pada kita, kita tahu faham jalan orang yang Allah murka, iaitu maghdubi alaihim, dan jalan orang sesat. Hak ni pun kena tahu. Jadi selalu dikaitkan oleh Al-Quran, dan juga Nabi pun cerita bahawa al-maghdubi alaihim al-yahud. Orang yang Allah murka ni ialah orang Yahudi. Sebab apa Allah murka? Sebab dia tahu benar, dia tolak kebenaran. Itu ciri-ciri utama orang Yahudi. Dia tahu benar, dia tolak. Jadi sifat-sifat ni kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya beri kita faham, beri kita tahu, supaya kita tidak terjerumus dengan sifat orang Yahudi. Kita tahu yang benar, kita tolak. Kerana orang Yahudi tahu yang benar, dia tolak. Iaitu dia tahu Nabi diutuhkan oleh Allah di akhir zaman, dia tahu, dia tolak. Ini ciri dia. Wa ad-dhalun atau ad-dhalin, orang sesat. Orang sesat ni orang nak kebenaran tapi tidak ikut jalan hak betul, dia tidak akan sapa kepada hak betul. Iaitu golongan an-nasara. An-nasara diterjemahkan dalam bahasa kita ialah Kristian. Dia nak kepada kebenaran tetapi tak ikut jalan hak benar. Dia tidak sapa juga kepada kebenaran. Supaya kita lah, bahasa mudahnya, kita nak pergi Kuala Lumpur, tak ikut jalan pergi Kuala Lumpur, taklah Pulau Pinang. Ikut jalan juga, tapi kita nak pergi Kuala Lumpur tapi tak ikut jalan dia, tak sapa Kuala Lumpur. Gitu juga nak pergi ke akhirat, nak pergi ke syurga, tak ikut jalan nak pergi ke syurga, tak sapa ke syurga. Pergi juga tapi sapa ke lain. Itu dia punya kedudukan. Kerana itulah orang Yahudi ni dia reti. Dia reti, dia tahu kedudukan ayat ni besar, hebat, mulia. Dan di antara kemuliaannya ialah Allah Subhanahu wa taala waktu ayat ni. Dan waktu ayat ni pula ialah ayat ni menyatakan Islam ni sempurna. Al-yauma
Kalau kita tengok terjemahan al-yauma, hari ini. Hari ini itu maksudnya hari yang Rasulullah berada di pada Arafah. Wukuf daripada Arafah mengerjakan haji. Yang kita sebut hajjatul wada'. Haji yang terakhir, haji perpisahan. Jadi hajjatul wada' ni tuan-tuan ialah Nabi buat haji sekali ya. Tapi hak itulah terakhir. Dan hak buat haji ni ramai sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata khuzu anni manasikakum. Kamu semua sahabatku, ambillah cara mengerjakan haji ni sebagaimana mu tengok aku. Karena itulah haji ni sahabat buat ramai dan amalan haji ni diceritakan oleh para sahabat sapalah dia sebagai satu amalan yang semua orang tahu belaka nak buat haji lagu mana. Sampai kita lah ni pun kita buat kursus macam-macam untuk supaya kita faham. Pada hari ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa agama Islam ni sempurna. Akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum. Aku telah sempurna untuk kamu agama kamu, din aku. Siapa hak ju kecek ni, hak ju berayak ni, Allah rayak. Rayak kepada siapa? Rayak ke kita melalui Nabi dalam Quran. Karena tu biar kita rasa satu kebanggaan, satu kemuliaan, satu perkara anugerah yang sangat besar, kerana agama ni adalah agama yang telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu. Nikmat yang cukup ni ialah dengan nikmat agama. Nikmat lain banyak, tetapi nikmat yang paling besar, paling sempurna yang kita boleh bawa sampai ke mana-mana, sampai ke akhirat, ialah nikmat beragama Islam. Kalau nikmat hidup setakat mati, habislah nikmat hidup. Kalau nikmat sehat, apabila sakit tak adalah sehat, berhenti setakat tu. Nikmat suka, apabila duka, habislah nikmat suka. Nikmat iman ni, nikmat agama ni, dia bawa sampai dengan kita sampai bila-bila. Di dunia, sampai dalam kubur, pergi ke alam barzah, alam akhirat, dan semua amalan kita dibina, diterima melalui berdasar kepada agama. Kerana tu nikmat Islam ni adalah nikmat yang besar yang Allah pilih nak beri kepada hamba-Nya yang Dia nak beri. Kena kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni adalah di antara orang yang Allah pilih beri iman. Apabila Allah pilih beriman, maka Allah pilih kita untuk diberi syurga. Amalan kita ni tak cukup nak masuk syurga. Tak cukup nak masuk syurga, tuan-tuan. Tak ada gambar satu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut, aku sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalan aku. Kalau Rasulullah sendiri, apalah lagi kita. Illa an yataghammadani Allah, kecuali Allah memberi kasih sayang sebelah aku. Karena tu kita akan dimasukkan ke syurga bukan kerana amalan kita banyak, tak sampai mana-mana, tapi sebelah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelah Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang membawa kita masuk. Namun Allah nak tengok kita sebagai hamba, kita taat ke tak ke Dia. Lepas tu kita sambung ayat ini. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam ni sebagai agama kamu. Jadi orang Yahudi kata kalau kawal lah, kalau hamba lah, ayat ni turun kepada puak hamba, kat hamba tiap-tiap tahu hamba raya sama lah. Jadi Sayyidina Umar kata kami tahu bila ayat ni turun, mana ayat ni turun. Bila tu ialah harinya, iaitu hari Jumaat. Syahidnya sini, poinnya sini, hari Jumaat ni lah hari yang Allah isytihar Islam ni sudah sempurna. Islam ni lengkap molek, tak perlu lagi kepada mana-mana agama, kepada mana-mana cara, kepada mana-mana sistem selain daripada Islam. Islam ni cukup lah. Dan Islam ni hanya Islam sahaja Allah redha. Dan Islam sahaja Allah terima.
Mari agama lain lagu mana, orang duk usaha pun Allah tak terima. Dan penerimaan ni, perisytiharan ni berlaku pada hari Jumaat. Karena tu tak usah kita tengok lagi. Karena itulah apabila kita ngucap tu sebenarnya, kalau kita ngucap dalam semaya ke tikobel ke kita ngucap tu, kita memberi keyakinan, kita menanam keyakinan dalam diri kita, kita tidak akan ikut dah agama lain selain daripada Islam, dan kita tidak buat Tuhan kepada selain daripada Allah. Hak kita duk jawab bel tu, hak bel tu tok bila je bel. Kita dianjurkan supaya kita ucap serupa tok bila ucap. Walaupun kita orang makmum ni tak ucap serupa tok bila ucap, tapi kita boleh follow serupa dia juga. Walau bagaimanapun kelebihan dia tu lebih daripada kita, di mana setakat mana suara dia sapa, makhluk hak sapa suara dia tu, maka semua makhluk tadi akan memberi penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti bahawa dia adalah orang yang telah mengucapkan syahadah. Hebat tu orang baik kalau boleh itulah. Kalau entaknya latih kat orang berebut orang nak ban ni. Berebut. Rasulullah kata kalau orang tahu ban ni hebat, orang berebut nak kena cabut undi nak ban ni. Kalau orang tahu, kalau dah orang tak tahu nak buat mana, orang tak berebut. Pasal apa dia hebat? Kerana dia ada ucapan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu adalah mengucap dua kelima syahadah. Jadi sejauh mana suara dia sapa, maka semua makhluk yang berada sekitar hak dia dengar tu akan memberi penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Baik, kita hak orang tak ban ni, kita turutlah ucap sebagaimana ya bila sebut. Kata serupa dia kata, ucap serupa dia kata, kecuali pada hayal as-salah hayal falah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Apabila dia kata Allahu akbar, kita betul kata apa tu juga. Apabila dia kata la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah. Rasulullah sebut siapa-siapa ucap la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucap la ilaha illallah selepas bila ucap la ilaha illallah, dia ucap tadi dengan penuh yakin, benar dalam hatinya, dengan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dakhalal jannah, tentu dia masuk surga. Tentu masuk surga. Ini adalah hadis yang disebut oleh Rasulullah, besarnya ucapan la ilaha illallah itu. Baik, kita balik sini. Hari Jumaat ni adalah hari yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, kita tengok orang yang pergi Jumaat. Orang pergi Jumaat ni, kalau kita tengok masyarakat kita, tapi tuan-tuan duduk dalam masjid ni, amat yakin orang dan antara orang yang cepat pergi Jumaat. Walau bagaimanapun malam ni kita baca hadis Rasulullah, nak tengok orang yang cepat pergi Jumaat dengan orang lambat banding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man igtasala yaumal jumu'ah ghuslul janabah thumma rah faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kibshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba bidah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Maksudnya siapa-siapa mandi hari Jumaat serupa dia mandi janabah. Tidak mesti mandi junub, tapi mandi serupa mandi junub. Jadi mandi yang sempurna lah. Mandi nak pergi Jumaat, mandi hari Jumaat. Kemudian dia pergi Jumaat, dia pergi ke masjid awal. Dia
seolah-olah dia kurban seekor unta. Itu dia pergi awal. Apabila dia pergi lewat sikit, hak tadi orang awal, apabila lewat sikit, seolah-olah dia kurban lembu. Apabila dia pergi lewat sikit lagi, seolah-olah dia kurban kibas, seekor kibas. Dan siapa pergi lewat sikit, dia berkorban dengan sama seekor dengan seekor ayam. Dan siapa-siapa pergi hak akhir sekali, seolah-olah dia korban dengan sebiji telur. Apabila tu imam naik mimbar, malaikat pun tutup buku dan malaikat dengar khutbah. Tuan-tuan, kalau kita tengok benda ni, kalau kita baca hadis ni, ramai orang mari Jumaat awal. Orang mari Jumaat awal. Sebab apabila seseorang itu mari awal, Rasulullah kata, Rasul sebut, seolah-olah dia kurban seekor unta. Kalau kita mari letak depan masjid kita ni, unta, lembu, kambing, ayam, telur. Siapa-siapa mari awal, dapat unta. Amo rasa ramai orang mari awal. Sebab nak kau unta, tak ada orang nak ambil telur. Tapi orang mari hak last sekali boleh telur. Telur ni setara mana orang? Apabila dia mari tu, dia duduk masuk masjid, lepas tu kat tu imam naik khutbah. Itulah orang hak akhir sekali, orang dapat telur. Hak orang mari tu imam duduk khutbah dah tu, tak ada gol satu dah. Tak ada ganjaran. Jumaat sah, bukan masalah Jumaat tu sah, tapi ganjaran. Baik, tuan-tuan, kita tak ada lah bagi utah, bagi gapo ni. Tetapi esoknya beri lagu tu. Esoknya. Di akhirat nanti, maka ganjaran orang mari awal tu kak. Ganjaran dia sebesar seekor unta tadi. Hak ni hak bagai tidak mungkin. Ibaratnya kalau kita boleh buat, orang hak mari awal beri seekor unta. Kalau unta tu gon 9,000, maka baik cash bayar 9,000. Abang rasa ramai orang mari. Beri akhirat ni beri juga, cuma masuk ikan. Masuk ikan. Dapat 9,000 tak beri cash tangan je, tapi masuk ikan. Ada dalam ikan, buka ikan ada. Cuma ikan ni kena buka esok tu je lah biasanya. Tapi barang tu tak ada. Ini galakkan kepada orang mari Jumaat. Karena itulah malaikat apabila dia mari, maka ditugas oleh Allah, malaikat ada duduk pintu masjid. Cuma kita tak nampak tu kak. Tak ada masalah lah kita. Kalau nampak, amal rasa boleh tengok kalau Allah beri nampak. Dia tulis siapa mari waktu ni, siapa mari waktu ni, siapa mari waktu ni. Apabila tu imam dah baca khutbah, dia tutup buk, dia duduk dengar khutbah. Rupa-rupanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jaga catat orang mari Jumaat. Kita pun setegak COVID ni catat mari Jumaat. Tak, catat mari Jumaat. Cuma setengah-setengah masjid tu tak catat lah mana. Mula-mula dulu Jumaat dulu, mula-mula amal perhati Jumaat 2, 3, 4 kali Jumaat seterusnya, ambil temperature, tulis kat kenalan, tulis nama dengan nombor telefon. Lah ni setengah masjid tak cara marah dah. Setengah-setengah masjid adalah kapur, tak cara marah dah. Letak situ muka test tu ikut demo nak tulis tak tulis. Memang betul berlaku lagu tu. Amo tak tahulah majlis tahu ke tak orang ni. Memang benar lagu tu, berlaku lagu tu. Amo tak serayak masjid mana-mana kalau pihak majlis tanya amo secara peribadi amo rayak. Orang tak cara dah lah ni. Ni tak tahulah pula sebab COVID berkembang, wa'iyyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Mana orang yang ambil mudah belakang. Baik. Biarlah waktu tu. Lah ni maksudnya lama dah Allah tugas malaikat ni catat orang mari. Catat orang mari. Dia tahu orang mari tak orang mari. Tapi lah ni satu fenomena, amun nak kongsi sikit.
Masjid bandar ni mungkin payah nak tengok. Tok Imam pun tak ada nak kenal anak buah, anak mungkin. Kalau masjid kapal, dah kenal. Belum Covid dulu, masjid penuh. Kalau kata masjid tu, masjid 300, penuh masjid. Musim Covid ni penuh juga, penuh. Dulu penuh tidak berjarak, lah ni penuh berjarak. Gimana hak sebahagian lagi? Kalau masjid tu muat 300, lah ni muat 150 je. Dengan sebab jarak. Hak 150 lagi gimana? Setengah-setengah orang tu dia ambil kesempatan take for granted, apa panggil. Tak apalah, tak pergi masjid pun. Moga tak boleh pergi masjid Kelan ni. Gimana 150 lagi? Biasanya kalau 300 kat ketak molek rapat baru lah ni dia sengih-sengih. Jadi kalau sengih-sengih kat separuh jalan marinya, jadi separuh sama. Penuh juga masjid. Gimana hak separuh lagi tu? Tak tahu nak kesal lagu mana. Jadi benda ni, fenomena ni berlaku dan masyarakat kita makna rengeh maaf ni. Dan kalau kita boleh perhati, orang tular je pergi masjid. Kebanyakannya orang tular. Dan di kampung tidak buat jadual orang tinggi dak, dia pakai orang tular gitu lah, kita kenal lah orang tu. Jadi tuan-tuan, ni juga satu fenomena masyarakat kita ambil mudah semaya jemaah. Kalau sebelum Covid ni orang takut. Takut lagu mana? Lebih takut kepada lebih takut ni maksudnya ramai lagi. Jadi apabila masjid tu kurang, masjid ni kurang lagi, masjid mana lagi orang lagi? Pergi ke mana? Perkara ni patut juga pakak-pakak kita mikir dan cari penyelesaian lagu mana. Baik. Kita nak tengoknya orang mari masjid ni ialah orang dicatat oleh malaikat. Alhamdulillah kita tuan-tuan, apabila kita mari ke masjid ni ganjaran yang sangat besar, sebagaimana selagi hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang pada hari Jumaatnya dia mandi hari Jumaat, kemudian dia pergi awal ke masjid, dan kalau dia orang jauh ke dekat, lebih afdal lagi jalan kaki ke masjid. Tapi kalau hak jauh tu tuan-tuan, tak ada arah lah. Kalau hak dekat-dekat, dia jalan kaki, berjalan. Dan masuk masjid, duduk dekat tu imam. Masuk dekat tu imam ni, masuk duduk sasah depan lah. Wastama'a, dia dengar apa yang khutbah disampaikan oleh tu imam. Wa ansata, dia tak kecek, duduk dia tengok berfatihah. Walam yalghu, dia tidak lara. Tak lara ni maknanya duduk molek lah. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtu biha min baiti ila al-masjid amalu sanah. Maka setiap langkah yang dia melangkah pergi ke masjid tadi menyamai amalan setahun. Setiap langkah. Berapa langkah dia ke masjid tu, bilalah. Dia pun, kita sendiri pun tak bila. Allah dan Rasulnya nak cerita ganjaran orang hak lagu tadi, dia jalan kaki ke masjid, kalau dia mampulah, maka dia pergi ke masjid. Setiap langkah dia pergi ke masjid tadi, start daripada rumah dia sampai ke masjid, amalu sana, diberi ganjaran amal setahun. Setahun apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, ganjaran supaya dia puasa setahun dan melakukan ibadat malam setahun. Allahu Akbar. Ni pahala tuan-tuan. Pahala hak Nabi royak kepada orang pergi Jumaat. Tapi syarat dia tadi, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia segera pergi awal ke masjid, dan dia kalau boleh dia jalan kaki. Ni bagi orang hak boleh mampulah. Berbanding dengan kalau dia naik kenderaan boleh juga, tapi dia jalan kaki. Ni bagi orang hak mampu, dia rasa boleh jalan. Kalau orang tak boleh jalan, jangan kena dengan naik kenderaan. Wadana minal imam. Hak ni betul lagi. Dia duduk dekat tu imam. Kemudian dia dengar tu tu imam baca. Maksudnya khutbah dia semaya. Ketika dia dengar khutbah, dia duduk diam. Dia tidak lara. Tidak lara ni lala. Kana lahu bikulli khutwatin. Maka diberi ganjaran kepada orang tadi setiap langkah.
dia melangkah daripada rumahnya ke masjid tadi, amalu sanatin. Setiap langkah tu amalan dia setahun. Amalan setahun. Amalan apa? Ajru siyamiha. Ganjaran puasa. Puasa setahun. Siapa kita puasa setahun tuan-tuan? Boleh adik, kalau ada pun tak ramai orang puasa setahun. Hak kita puasa sebulan pun pulah kaca. Pulah kaca dah puasa sebulan. Dalam hati nak gaya macam dah. Start puasa tu nak gaya, nak suruh cepat-cepat habis. Dah, dia ni puasa setahun. Ganjaran puasa setahun. Rasulullah beri kepada kita ganjaran puasa setahun ni sebagai satu ganjaran yang sebesar, bukan puasa saja, wa qiyamul lailiha, malamnya qiyamul lail. Itulah ganjaran orang hak pergi Jumaat. Tuan-tuan, ni adalah orang yang pergi Jumaat tadi sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah kalau ada peluang kita akan baca lagi kelebihan amalan-amalannya. Mudah-mudahan kita menjadi satu kekuatan, dorongan kepada kita menanti hari Jumaat dan melakukan kerja-kerja yang baik pada hari Jumaat dan amalan salihin pada hari Jumaat. Dan merasa setakat itu dulu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.